terawal di dunia lahir di wilayah yang dikenali sebagai Mesopotamia. Mesopotamia berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud tanah di antara dua sungai. Mesopotamia ini terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah dan pamah di Iraq hinggalah ke Teluk Parsi. Kawasan ini dikelilingi oleh pergunungan Zagros di bahagian timur laut, dataran tinggi Arab di barat daya dan Teluk Parsi di bahagian selatan. Ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Negara kota. Setiap negara kota terbahagi kepada kawasan utama, pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. Kubu pertahanan dilengkapi dengan pelbagai pintu gerbang yang menjadi lambang kekayaan kota tersebut. Di dalam kota tersebut terdapat istana, rumah kediaman orang ramai, tempat beribadat dan pasar. Setiap kota mempunyai unit politik yang tersendiri, namun mereka akan bersatu tenaga dalam menentang musuh. Kewujudan sungai serta tanah pamah telah memudahkan pengangkutan utama mereka iaitu kapal, pedati dan juga keldai. Organisasi sosial. Masyarakat negara kota dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Seterusnya, kelas yang tertinggi dikenali sebagai Amelu atau golongan bangsawan diikuti dengan kelas pertengahan. Kelas atasan terdiri daripada pegawai kerajaan, golongan agama iaitu pendeta, paderi atau rahib dan juga tentera. Golongan yang paling berkuasa ialah golongan agama. Orang dari kelas pertengahan iaitu muskino diberikan kebebasan dalam semua perkara. Kelas pertengahan terdiri daripada pedagang, guru, juruwang, ahli nujuk, ahli sains, petani dan juga tukang. Kelas yang paling bawah merupakan kelas hamba abdi yang telah wujud sejak awal lagi. Golongan ini terdiri daripada orang yang telah dijadikan hamba abdi sejak kanak-kanak lagi dan orang tempatan yang dijual beli. Agama dan kepercayaan. Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Masyarakat Mesopotamia tidak mempercayai kehidupan selepas mati dan mempunyai Tuhan melindungi negara kota mereka. Di samping itu, dewa-dewi mengenakan hukuman seperti malapetaka. Contoh dewa-dewi, Dewa Anu yang merupakan dewa langit Sumeria, manakala Dewa Enlil pada awalnya merupakan dewa paling berkuasa dan pendeta mengetuai upacara keagamaan. Mengamalkan upacara pengkebumian, zigurat dibina sebagai tempat pemujaan. Fungsi zigurat ialah tempat pusat ibadat, perdagangan, pelabuhan dan juga tempat menyimpan khazanah negara. Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi. Teokrasi bermaksud pemerintahan oleh Tuhan atau wakil Tuhan yang berasaskan hukum agama dan bersifat ketuhanan. Raja dianggap Tuhan, wakil Tuhan dan pemilik negara kota. Manakala raja berkuasa melantik ahli keluarganya memegang jawatan di zigurat. Raja juga berkuasa dalam soal tanah, cukai, pertanian dan perniagaan. Raja menjadi ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendeta. Pada mulanya mereka tidak menyembah raja sebagai Tuhan. Pada pemerintahan Raja Naram Sin di Akkad, beliau memaksa rakyatnya memujanya sebagai Tuhan disebabkan beliau menganggap dirinya terlalu agung kerana berjaya menguasai wilayah yang luas sehingga menggelar dirinya sebagai Raja Empat Penjuru Alam. Pengkhususan kerja. Lebihan hasil pertanian menyebabkan kepelbagaian ekonomi dan pengkhususan berlaku. Ada petani mula bertukar kerja menjadi peniaga dan pedagang. Tukaran barang dijalankan iaitu sistem barter seperti emas, perak, logam, kayu-kayuan. Terdapat pembuatan tekstil, barang tembikar dan tukang rumah.
Terusnya sumbangan tamadun Mesopotamia. Sistem tulisan iaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan jurutulis, merekod perihal kewangan, perniagaan dan pentadbiran, melahirkan tradisi kesusastraan iaitu epik Gilgamesh yang mengisahkan tentang cara hidup dan falsafah orang Mesopotamia. Berikut merupakan aliran mengikut susunan perkembangan sistem tulisan. Kod Undang-Undang Hammurabi yang digubal oleh Raja Hammurabi. Kod ini mengandungi kira-kira 282 undang-undang. Ia dipahat pada tembok dan tiang besar supaya dibaca oleh rakyat. Prinsip Kod Undang-Undang Hammurabi berteraskan hak rakyat terhadap keadilan, hukuman setimpal dengan kesalahan mengikut susun lapis masyarakat. Kepentingan Kod Undang-Undang Hammurabi berdasarkan perundangan, mengelakkan berlakunya masalah di kalangan masyarakat, membolehkan tamadun bertahan untuk jangka masa yang panjang dan wujud perpaduan dan memperkuatkan sistem organisasi. Ilmu pengetahuan bidang astronomi mengkaji pergerakan bulan, bintang dan matahari, memperkembangkan ilmu matematik dan perkembangan ilmu geometri. Terusnya, kalender mereka berasaskan sistem solar iaitu 12 bulan. Ilmu perubatan turut berkembang apabila pemerintahan kerajaan Assyria mementingkan kesihatan tentera. Seterusnya, pengangkutan. Penciptaan roda menghasilkan kereta kuda untuk perang dan ketika aman. Kincir air pula dicipta untuk mengalirkan air bagi tujuan pertanian. Ini adalah perkembangan bentuk roda pada zaman tamadun Mesopotamia. Ini pula rantaian timba yang biasanya dijalankan dengan menggunakan kincir air. Seni bina memperkenalkan cara membuat batu bata daripada tanah liat, mencipta arca dan tiang batu. Arca patung Raja Gedea. Taman tergantung Babylon dan zigurat.